Dah dengar Ustaz. Ada dah keluarga? Ada dah? Jelas? Oh, tak ada suara. Bom. Tak ada lagi ni? Ada. Pakai mic Tapi dah jelas. Sudah. Tak juga tak ada suara. Okey, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Al-qaili walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qaili man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ay ila qurbi yaumiddin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويلا وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah wa masyaAllah wa tabarakallah. Kita masuk balik muzakarah kitab kita malam ni. Risalah membicarakan masbuk dan muwafiq. Masalah nak membicarakan masbuk dan juga muwafiq. Kita terus pada perbahasan kita pada muka surat yang masalah apa ni? Kita terus pada muka surat 10. Hujai kuat Mati tak? Nak betul sikit. Boleh tak? Boleh dah? Kita terus pada kitab kita pada muka surat yang ke-10. Pada muka surat yang ke-10 dah. Okey, baik. Alhamdulillah. Lepas pada kita membahaskan tentang hukum hakam
Semayang berjemaah. Kemudian kita membahaskan sifat-sifat imam. Nah, maka selepas kita membahaskan juga, dia hujan. Kita membahaskan juga hukum berjemaah. Bermula berjemaah pada sembahyang fardu yang 5 waktu yang tunai, yang lain daripada sembahyang fardu Jumaat lah. Nah, hukum sembahyang fardu berjemaah, iaitu fardu yang 5 tu, yang adaan tu, yang lain daripada sembahyang Jumaat tu. Nah, iaitu atas orang laki-laki yang merdeka, yang akil baligh, yang ada kain, pakaian untuk menutup aurat. Lagi yang bermukim, tidak bermusafir. Dia bermukim, tidak musafir. Dan jikalau dia tidak mustatim sekalipun, dengan makna dia bermukim, bukan mustatim, lain tu. Sama ada tempat tu negeri atau kampung atau dusun ataupun padang. Dan lagi pula orang laki-laki tu yang tidak ada uzur. Dia tidak ada keuzuran untuk meninggalkan sembahyang berjemaah. Maka sembahyang berjemaah itu fardu kifayah. Supaya kita royak dah. Di atas pendapat Imam Nawawi iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Yakni fardu kifayah tu, berjemaah tu, fardu kifayah tu, bukan kalau kata semayang subuh tu, 2 rakaat. Bukan 2 rakaat tu fardu kifayah. Fardu kifayah 1 rakaat. Rakaat yang pertama tu. Nampak tak? Rakaat yang pertama juga. Maka faham ke mana? Tak wajib lah berjemaah pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua tu tak wajib lah. Hak wajibnya rakaat pertama. 1 rakaat je. Mak, kalau kata kita semayang Zuhur, fardu kifayah untuk melepaskan tutup tam dalam satu kampung tu, semayang 3 orang. Iaitu rakaat pertama je kita berjemaah. Rakaat kedua, masing-masing nak cepat pakat mubarakah belaka. Pakat semayang sendiri, fresh sendiri. Lepas dah tutup tam tu. Kenapa? Tuntut dan fardu kifayah tu hanya pada rakaat yang pertama juga. Bila kita dah buat pada rakaat yang pertama itu, berjemaah, sekurang-kurang 3 orang, maka lepaslah dosa segala orang yang ada di tempat itu. Dengan didirikan dia oleh imam dengan seorang makmum paling kurang. Royahnya mana? Dan jika dengan jin hatu yang Islam sekalipun yang ada di tempat kita itu, di kampung kita itu, memadalah. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat hatu jin tu dia mari datang atas rupa bashar manusia. Intaha sebagaimana yang disebut dalam kitab Kashful Hitam pada muka surat 41. Dan kita sebut bahas dah. Kata kil sembahyang berjemaah fardu. Yang 5 waktu tu. Yang lain daripada sembahyang Jumaat lah. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Hak muktamadnya fardu kifayah lah. Hak K tu sunat muakkad. Dan ada juga kata kil. Fardu ain. Kata K fardu ain. Setengah ulama kata fardu ain. Setengah kata sunat muakkad. Kita berjalan atas pendapat Imam Nawawi iaitu fardu kifayah.
Nah, itu dia. Dan semayang berjemaah pada semayang mayat. Itu sunat juga. Dah sunat. Semayang berjemaah. Semayang mayat berjemaah itu sunat. Dan berjemaah pada semayang fardu yang qada. Kita ada semayang fardu. Tapi fardu tu qada 5 waktu lah. Kita semayang berjemaah. Iaitu sunat juga. Tapi qaidnya semayang qada yang berjemaah itu qaid dia nak boleh jadi sunatnya jika muafakat semayang makmum dengan semayang imam pada bilangan rakaat dan bagai. Makna jenis semayang. Mana muafakat. Contohnya, sama-sama semayang fardu asar. Sama-sama qada. Maka sunat berjemaah. Ada pun kalau bersalahan semayang makmum dengan semayang imam. Contohnya, semayang fardu asar. Imam semayang fardu asar, tunai. Adaan. Makmum pula semayang fardu zuhur qada. Ataupun imam semayang fardu asar. Tunai. Makmum semayang fardu zuhur. Imam semayang fardu asar. Tunai. Makmum semayang fardu zuhur. Qada. Itu satu contoh. Ataupun imam semayang fardu zuhur tunai dan makmum semayang fardu asar. Qada. Satu makruh. Itu makruh. Makruh berjemaah. Kerana bersalahan jenis dia panggil. Ada perkala sama jenis, sama bilangan rakaat, maka tu sunat. Kalau berqada. Ataupun semayang leni. Kebanyakan leni. Hak kita duk buat. Bila mari time bulan Ramadan je. Ramai lah. Royak lalu hari ni. Biar jelas. Ramai lah. Imam semayang sunat tarawih. Makmum semayang fardu isyak tunai. Ataupun qada. Marilah makmum semayang. Zuhur qada. Ikut imam semayang sunat tarawih. Banyak gitu. Maka hukum sekian demikian itu makruh berjemaah. Makruh berjemaah. Imam semayang sunat tarawih. Makmum semayang fardu isyak. Misalnya kata. Tunai. Ataupun semayang fardu isyak. Qada. Kok lama-lama qada. Time mana? Time bulan Ramadan baru nak qada. Qada tu ikut imam semayang tarawih. Maka seliang itu hukum dia makruh. Makruh berjemaah. Bagaimana sebut dalam kitab Fathul Mu'in dan I'anah. Sebut bagaimana dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anah, iaitu hukum dia tak sampai tangga makruh, hanya khilaful aula. Khilaful aula ni makna menyalahi yang utama. Yang utamanya tak berjemaah. Kalau kita ada qada, kita pergi ikut imam semayang tarawih. Yang aulanya, utamanya kita tak berjemaah. Mana setengah kau kata makruh. Habis itu. Baik, kita masuk pada kitab kita. Takrih. Muafiq dan masbuk. Ni baca laju dah ni. Pakai laju dah ni. Pasal semalam rakyat dah takrih. Maksudnya, ialah seorang makmum. Makmum mana? Yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, iaitu qiyam imamnya makmum. Semasa berdiri, yakni qiyam imamnya. Di mana ia makmum sempat berjemaah dengan imam sekadar masa. Dia sempat berjemaah dengan imam
qadar masa yang membolehkan, yang meluluskan ia makmum membaca surah Fatihah, membaca akan suratul Fatihah. Membaca akan surah Al-Fatihah tu hingga tamat, hingga habis, hingga selesai baca surah Fatihah tu. Mengikut mana? Mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan huruf. Di kalangan huruf, di kalangan kebanyakan manusia. Di kalangan huruf orang ramai. Tidak, yakni bukan mengikut, bukan mengikut berdasarkan kepada bacaan makmum itu. Dan juga, yakni bukan juga mengikut berdasarkan kepada bacaan imamnya. Bukan. Tetapi bahkan berdasarkan kepada bacaan huruf orang ramai. Huruf tepat. Hak macam kita bincang dah lepas. Ni. Sebab tu kata, kalau imam baca laju, tidak sebagaimana huruf orang ramai, iaitu qadar bacaan pertengahan. Kalau kita jawi ni 30 saat lah huruf dia. Qadar masa nak habis Fatihah tu, qadar bacaan pertengahan 30 saat lah. Jawi kita ni. Kalau Arab lain lah sikit, bahasa dia dah lacor. Tak boleh pakai lah 30 saat. Huruf di Arab mungkin 20 saat. Fatihah tu. Nampak tak? Tengok huruf lah. Tak serupa huruf dia. Tama-tama orang Yaman. Macam Habib Umar. Habib Umar baca Fatihah. Laju. Ingat masa Habib Umar turun. Dah. Habib Umar turun pergi Pondok Kasih Tumbuh. Alah. Berterabuh habis. Bersusung hak pakat di mufarakah. Pasal apa pergi mufarakah? Pasal tak faham lah masalah masbuk muafiq ni. Apa? Kalau orang faham dah masbuk muafiq ni, tak gaduh nak mufarakah dah. Apa? Pak rakaat tu masbuk belaka lah. Dah email baca laju tidak mengikut huruf. Dah. Pak rakaat tu masbuk belaka. Tak gaduh nak kena mufarakah. Apa dah? Email tanggung belaka baca air tu. Tapi kalau katalah email tu laju, kita tak niat mufarakah, kita duk turut dia, walhal kita dihukumkan masbuk dah, kita tak turut dia, tak niat mufarakah, macam sebut semalam batas semaya. Tu. Jaga molek. Ingat molek, ambil ingat molek takrif ni. Tengok. Bukan pada berdasarkan bacaan makmum. Bukan juga berdasarkan bacaan imam. Hanya berdasarkan pembacaan yang pertengahan di kalangan huruf. Nak hukum kita muafiq kalau dapat qadar masa yang membolehkan, yang meluluskan ia makmum membaca surah Fatihah hingga tamat. Dapat masa tu. Dapat masa tu. Qadar 30 saat lebih kurang. Boleh hukum kita muafiq. Kalau kata email tu rokok, kita dapat pada masa ni boleh hukum tak? Aku muafiq. Apa kerja muafiq? Wajib kena baca Fatihah sampai sempurna. Dan dimaafkan tertinggal daripada email 3 rukun yang panjang. Habis. Habis itu. Habis itu. Ingat molek. Tak pernah cara, selerok habis. Masbuk. Maksudnya, maksud masbuk.
ialah seorang makmum yang tidak sempat berjemaah semasa berdiri qiyam imamnya. Tak sempat berjemaah tu sekadar masa membaca Fatihah. Dengan bacaan yang pertengahan. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jelas tak? Sebut. Jelas sebut. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Apa yang ditulis tengok? Makmum yang tidak sempat berjemaah. Qadar mana? Qadar masa bacaan Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Tu. Kalau kita tak dapat masa qadar nak meluluskan baca Fatihah. Tak? Dengan bacaan qadar bacaan pertengahan. Fahamlah kita ni hukum dia apa? Masbuk. Imam rokok, rokok lah. Wajib baca qadar hak sempat. Malahan perhitungan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan kepada bacaan makmum itu. Bahkan tetapi mengikut bacaan uruf orang ramai. Mana-mana makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri. Yakni qiyam imamnya sekadar masa yang membolehkan, yang meluluhkan ia makmum membaca Al-Fatihah hingga selesai, maka dinamakan orang masbuk, makmum yang masbuk. Dinamakannya makmum masbuk. Apa? Itu dia. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seorang muafiq dan masbuk. Sama ada muafiq ke, sama ada masbuk ke, boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Pada 4 rakaat boleh berlaku. Contoh macam mana? Macam hak hamba sebut tadi. Imam tu laju bacaan dia tidak mengikut bacaan pertengahan pada huruf. Maka kita tak dapat masa. Qadar masa bacaan pertengahan kita tak dapat kerana imam tu laju. Bila tak dapat masa, hukum kita masbuk. Jadi bila kita hukum masbuk, wajib baca qadar hak dapat. Imam rokok, hak rokok. Sama tak? Imam rokok, hak rokok. Nah, kalau tak berokok, wajib niat mufarakah. Bermula niat mufarakah tu dengan imam tu 5 hukum pula. Ada 5 hukum. Ingat molek-molek. Bermula niat farakah. Dengan imam tu 5 hukum pula. Niat mufarakah daripada imam tu ada 5 hukum pula. Dah. Pertamanya, wajib mufarakah. Contoh kata, wajib mufarakah pada masalah tadi. Masalah hak seperti tadi sebut. Wajib mufarakah ni. Dah. Wajib bukan sunat, wajib. Wajib Itu hukum pertama sekali, wajib mufarakah ni. Hak keduanya sunat mufarakah dengan imam. Sunat mufarakah dengan imam. Nanti tunjuk contoh. Yang ketiganya haram mufarakah dengan imam. Haram mufarakah dengan imam. Anak kena tahu ni. Hukum mufarakah ni kena tahu. Hukum mufarakah ni bila kita tak tahu, kita jadi taraduk jadi belah bagi. Aku ni nak mufarakah tak? Bila tahu macam mana keadaan wajib kita mufarakah, macam mana keadaan sunat kita mufarakah, macam mana keadaan haram kita mufarakah, dan yang keempatnya makruh kita mufarakah. Cerah daripada imam makruh. Dan yang kelimanya harus mufarakah.
Dengan makna kita mufarakah pun tak boleh pahala, kita tak mufarakah pun tak boleh pahala. Tu dia. Tu. Contoh misal mufarakah yang wajib. Contoh yang pertama tadi ya. Sama tak? Kita masbuk tadi. Masbuk tadi kita tak dapat dah. Nak apa? Nak rokok dengan imam. Wajib kita mufarakah. Dah satu contohnya, imam tu batal semayang. Tapi dia buat lagi. Dia buat lagi pekerjaan semayang. Nampak tak? Imam tu batal dah semayang. Tapi dia buat lagi pekerjaan semayang. Contohnya dia naik kepada rakaat yang kelima. Satu. Ataupun dia tak baca satu ayat daripada surah Fatihah. Dia tinggal satu ayat. Walaupun masalah ni ada khilaf ulama sebagaimana sebut dalam kitab Qaulul Tam. Tapi kita berjalan di atas ulama yang berkata wajib mufarakah. Wajib mufarakah. Iaitu sebagaimana sebut dalam kitab Qaulul Tam, allazi yattajihul awwalu. Bermula wajah. Bermula yang terlebih jelas, wajah yang terlebih jelas. Ini masalah ni bila sebut kata allazi yattajihu tu mana ada amraini, ada dua perkara lah. Mana ada khilaf lah. Nah, masalah ni ada khilaf lah. Al-awwal ialah yang wajah yang pertama. Ai qaulul awwali, perkataan yang pertama. Li'annahu la yajuzu mutaba'atul imami fi fi'li sahwi. Kerana bosnya tidak harus makna batal semayang. Mutaba'atul imami, oleh mengikut bagi imam. Oleh mengikut bagi imam fi fi'li sahwi, pada perbuatannya lupa. Tahu yang pertama, imam lupa sekalipun tak harus ikut. Bila tak harus ikut, wajib mufarakah. Ada. Satu imam buat pekerjaan buat pekerjaan semayang lagi. Dah. Pada iktikad makmum tu, imam ni batal dah semayang. Mana? Dia naik pada rakaat yang kelima. Makmum iktikad, dia batal dah ni. Makmum ni, imam ni batal dah kenapa? Semayang 4 rakaat, dia naik 5. Pada iktikad makmum tu, imam ni batal dah semayang. Dia wajib mufarakah. Ataupun pada iktikad dia, imam ni tak baca satu ayat daripada Fatihah. Hukum qauli. Pada iktikad makmum ada. Imam ni batal dah semayang. Nampak tak? Maka wajib mufarakah. Nah. Adapun kalau diihtimal, kita tanggung di atas lupa imam tu. Dah. Maka harus kita tidak mufarakah. Kita tanggung dia lupa. Bila kita tanggung dia lupa, imam tu lupa, tak batal lah. Nampak tak? Satu kaul lagi kata. Kita tanggung ihtimal imam lupa. Maka tak batal lah. Maka harus kita ikut dia. Tapi kalau dah, kita ikut dia batal dah. Dah. Kita tak tanggung dia, tak ihtimal dia lupa. Kita ikut bahawasanya semaya dia batal dah. Wajib kita mufarakah. Nah, seperti imam batal semayang, ia masih buat lagi pekerjaan semayang. Maka wajib makmum niat mufarakah dan jangan ikut. Adapun jika imamnya batal semayang dan tak buat pekerjaan semayang, nampak tak?
imam tu batal semaya, dia berhenti, dia tak buat kerja semaya, maka tak wajib niat barakah. Bapa tak wajib niat barakah? Kerana jadi barakah dengan auto dah. Faham molek-molek ibarat ni? Adapun jika imamnya batal semayang dan dia berhenti semaya. Imam tu dia batal semaya, contoh kata. Dia berhenti semaya. Apa tak? Dia tak baca satu ayat daripada Fatihah. Ha. Bisa kata, Pak dia rokok. Dah. Dia pun berhenti. Dia tak patah balik baca. Dia berhenti. Ataupun kata, mak dia naik rakaat kelima, kita tak turut dia. Nah, dia pun berhenti semaya. Ataupun kata, dia ada najis di badan dia. Di kaki dia ada najis umpama. Tak? Dia terperasan. Dia tengok bawah terperasan di kaki dia, di ibu kaki dia ada tarik cicak. Dia pun berhenti lalu. Dia tak buat kerja semayang. Maka tak wajib niat mufarakah. Kerana apa? Kerana jadi farakah itu dengan auto sendiri dia. Dah. Adapun yang sunat farakah seperti imam meninggal kunut, imam tu pesen tinggal kunut atau dia tinggal tahiyat awal. Tu sunat kita mufarakah. Sunat mufarakah. Adapun yang haram mufarakah tu lagi batal semayang. Seperti rakaat yang pertama semayang fardu Jumaat. Semayang fardu Jumaat tu. Sebab semayang Jumaat ni wajib berjemaah. Nampak tak? Wajib berjemaah. Nah, bila wajib berjemaah, haram mufarakah. Haram mufarakah. Lagi batal semayang. Iaitu rakaat mana? Rakaat yang pertama semayang fardu Jumaat tu. Ya dah. Rakaat pertama semayang fardu Jumaat tu haram lagi batal semayang kalau mufarakah. Nah. Contoh makruh niat farakah. Lagi hilang fadilat. Hilang fadilat jemaah. Tak dapat fadilat jemaah. Kita mufarakah dengan imam dan tak dapat fadilat jemaah. Iaitu mana kita mufarakah dengan tak ada sebab apa-apa. Imam tak ada sebab apa-apa pun. Tak ada sebab apa-apa kita pergi mufarakah saja. Tak? Tu. Makruh lagu tu dipanggil. Lagi hilang fadilat berjemaah tu. Nampak? Tak ada sebab, suatu sebab pun kita pergi mufarakah. Maka tu makruh. Adapun yang harus kita niat mufarakah. Contohnya, ada imam tu dia pesen baca panjang. Learning. Ada, moga hafiz ramai ni. Duk baca surah panjang. Nyetai alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, baca panjang-panjang pada semaya maghrib. Nah, semaya maghrib baca alif lam mim. Moga dia ngapa ni surah Baqarah ni. Dia check nak tengok. Nak tengok orang pakai tak pakai, tengok pada bacaan dia. Nampak tak? Nak tengok orang tu, imam tu dia fakih tak fakih sebagaimana peraturan yang kita sebut semalam. Jangan tolak menolak. Jangan tolak menolak. Satu. Nak pada susunan aturan imam tu fakih dulu lain pada qari. Nak tengok dia fakih tak fakih, dia tengok dia semaya. Dia baca panjang-panjang tak. Kalau biasa peseng baca panjang-panjang tu tak fakih tu. Dia tak fakih tu. Mana? Kalau orang fakih dia tak baca panjang-panjang. Siapa tak? Tak baca susun, tak memberati makmum. Melainkan makmum satu masjid. Tak imam baca Baqarah, tak imam. Tak imam baca apa? Baca An-Nahli tu imam.
Tak apa. Tahu tak? Ada. Contoh harus kita mufarakah. Ya. Kita sibuk dengan kerja, lorak dengan kerja, duduk tengah kerja, Zuhur nak masuk kerja pula. Ada. Tu email panjang baca pula dah siriah semaya Zuhur. Tak dengar gapo, surah gapo dia panjang lama nyetel sampai 15 minit rakaat. Maka harus niat farakah. Kerana ada sebabnya email tu dia memanjangkan semayang lebih daripada hadnya. Dah. Lebih daripada had dia memanjangkan semayang itu lebih daripada had. Harus kita mufarakah. Habis itu. Tu. Ingatlah 5 hukum mufarakah banyak lagi tapi tu contoh-contoh dia lah. Contoh-contoh mufarakah. Habis itu. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Takmim umum sama ada pada rakaat pertama, rakaat ketiga. Sama ada pada rakaat pertama. Naknya rakaat kedua dulu. Baru rakaat ketiga dan seterusnya pada rakaat keempat. Tak ada, tanda sikit. La ala sawabnya, la ala zahirnya tambah. Pada rakaat pertama, rakaat kedua. Ataf belakang tu. Pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua dan pada rakaat ketiga dan seterusnya pada rakaat keempat. Nampak? 4 rakaat. Hukum orang muwafiq. Hukum makmum yang muwafiq. Hukum makmum yang muwafiq. Dan tengok hukum makmum yang muwafiq. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang yang muwafiq itu ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, yakni qiyam imamnya makmum, dan padahal dan tu wawu hal tu, padahal kesempatan berjemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai. Tengok dia buat pakai bahasa ibarat gitu. Nampak? Hendaklah mempunyai sekadar masa yang memboleh, yang meluluskan beliau makmum lah, seorang tu, membaca surat Al-Fatihah hingga selesai dengan bacaan orang ramai. Huruf. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dah. Hukum bagi orang yang muwafiq, dimaaf kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Rukun-rukun pendek tu seperti iktidal. Duduk antara 2 sujud. Tu. Iktidal duduk antara 2 sujud. Itulah. Dan juga duduk istirahat. Istirahat sebelum naik qiyam. Nanti dia ada cerita belakang tu. Nanti ada cerita belakang tu dah. Dia salah satu, sebutlah salah satu perkara yang keuzuran kita solat berjemaah, iaitu tak dapat suatu yang boleh kita nak menutup aurat kita dengan sempurna. Nampak tak? Pakaian tu ada tapi tak layak dengan kita, kadang-kadang jadi uzur juga. Ada berjemaah.
Jadi kalau pakaian kita tu rolik kita pakai lagu ni tapi tak ada pakaian gitu. Bila kita pakai lagu tu, pakaian tu jadi aib kita. Maka termasuk dalam perkara uzur jemaah juga. Nah. Orang yang tak ada sesuatu yang boleh nak tutup aurat, maka hendaklah ia sembahyang seorang dirinya. Melainkan hak jemaah kita tu buta belaka tak apa. Atau sembahyang dah lagi gelap, tak apalah. Maka sunat berjemaah. Apa moga orang buta belaka dia tak nampak kita pakai guana pun. Atau sembahyang dah lagi gelap. Tak nampak pakai guana pun. Sunat tak jadi uzur lah. Apa tak? Jadi sebut dah semalam. Sebut dah baru ni nah. Adapun kalau kata tepat tu 2 orang je. Orang yang bukan dalam musafir. Maka sembahyang jemaah atas 2 orang tu fardu ain. Ini di sisi kau yang mengatakan sembahyang jemaah tu fardu kifayah lah. Jika ada tempat tu lebih daripada 2 orang yang bukan dalam musafir. Intaha sebagaimana sebut dalam Syargawi. Rukun yang dimaafkan, tertinggal di jarak 3 rukun yang panjang daripada iman. Tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Rukun-rukun yang panjang itu seperti rokok dan sujud. Manakala rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Dah baik sikit lagi duduk apa? Duduk istirahat. Di bawah dia sebut tu. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk. Dan dikira, mana tidak juga dikira duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua. Sebelum bangkit qiyam kepada qiyam. Duduk sebentar. Duduk sebentar jangan duduk lama. Duduk lama batas maya. Duduk istirahat. Duduk sebentar. Jangan duduk lama. Begitu juga pada sujud tilawah. Sujud tilawah tu. Sujud tilawah tu. Jangan duduk lama. Bangkit lalu dah. Duduk lama ke? Pergi sujud tilawah kan duduk lama. Tapi pada masalah sujud tilawah tu tak ada. Tak ada sunat sujud istirahat, duduk istirahat istirahat Akak naik gis lalu tak apa. Jangan diduduk lagi lah. Sujud duduk istirahat ni itu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Sujud kedua. Sunat tu duduk istirahat sebentar tu selepas pada sujud yang kedua. Adapun sujud tilawah bukan sujud 2 kali. Bukan sujud yang rukun dia panggil. Dah. Duduk istirahat ni sunat dia pada sujud yang rukun. Dah. Begitu juga tidak dikira duduk tasyahud awal dengan i'tidal. Duduk tasyahud awal dengan i'tidal tak dikira juga. Duduk tasyahud awal tu dah. Kalau pada rakaat yang kedua dia panggil duduk tasyahud awal. Kalau pada rakaat pertama dia panggil duduk istirahat. Sebelum naik pada rakaat yang seterusnya. Jadi duduk tasyahud awal tu dia panggil rukun yang pendek juga. Duduk tau duduk. Bukan baca tahiyat awal, duduk tu. Duduk tahiyat awal tu dia panggil rukun pendek juga. Dia bilang dalam masalah ni lah, dia bilang rukun pendek juga. Begitu juga faham dia. Makna apa begitu juga? Makna apa? Nanti. Begitu juga. Apa makna begitu juga? Makna tidak termasuk. Dan dikira. Mana tidak dikira. Duduk istirahat.
Begitu juga tidak dikira duduk tasyahud awal dan iktidah. Tak dikira. Apa makna begitu juga? Mana? Mana tak masuk dan tidak dikira. Nampak? Dalam rukun yang panjang. Nah, baik. Contoh-contoh dan gambarannya. Nak tunjuk masalah misal. Nak tunjuk contoh masalah misal. Nah. Nak tunjuk contoh dan misal-misal dah ni. Nak rupakan masalah ni. Lebat ujian hari ni weh. Lebat molek ujian hari ni. Kita ambil masalah imam sikit lah. Ambil masalah sikit. Kalau orang tanya kita hukum berimamkan kanak-kanak pada solat Jumaat. Apa hukum dia? Nah. Banyak lah ni kadang-kadang kita ambil hafiz. Budak-budak lagi kan. Hukum dia apa hukum dia? Iaitu sah mengikut imam kanak-kanak pada solat Jumaat. Yang ni ini pada sisi pendapat kau yang azhar dia panggil. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nah. Kanak-kanak ni masuk yang mumayyiz lah, yang mumayyiz. Apa dia mumayyiz ni? Iaitu yang pandai dah makan sendiri, minum sendiri, basuh berak sendiri, istinja sendiri. Istinja dia tu sah. Nah. Maka budak ni dia panggil mumayyiz. Boleh makan sendiri kadang-kadang, minum sendiri tapi basuh berak tak reti lagi. Dia tak panggil mumayyiz. Nah. Jadi nak panggil mumayyiz ni, dia boleh bersuci sendiri dah. Reti suci sendiri. Selain pada makan minum, dia bersuci sendiri dah. Boleh. Maka budak lagu ni lah. Mengikut kau yang alhanya, sah. Kita buat jadi dia imam sembahyang Jumaat. Nah. Tapi syarat lah. Jika lebih makmum tu, bilangnya 40 orang. Jika lebih makmum tu, bilangnya 40 orang. Kerana apa? Kerana budak mumayyiz ni, dia sunat je sembahyang, tak wajib. Oh tak? Dia tak wajib sembahyang. Dia sunat je sembahyang. Hak wajib sembahyang ni, hak akhir balik. Mumayyiz ni dia sunat je sembahyang. Dan sembahyang dia sah. Walaupun begitu pada sisi kau yang azhar, sah mengikut imam kanak-kanak pada sembahyang Jumaat. Atau lain pada sembahyang Jumaat. Tetapi kita mengikut imam yang baligh adalah lebih aula dari imam kanak-kanak. Umum, takmim sama ada pada sembahyang Jumaat atau pada lain sembahyangnya. Sebab itulah ni, kalaulah kita nak buat jadi imam, nak angkat jadi imam, pilih hak orang hak lebih tua. Antara mumayyiz dengan baligh, kanak-kanak mumayyiz dengan kanak-kanak baligh, ambil yang kanak-kanak baligh. Antara baligh kanak-kanak tu dengan orang tua, ambil orang tua yang baligh daripada kanak-kanak yang baligh. Itu lebih aula. Nah, itu lebih aula. Dan begitu juga pada masalah kita mengangkat imam yang fasik. Sebagaimana kita sebut. Sebagaimana kita sebut dalam masalah peraturan mengangkat imam. Menjadikan imam. Tertib imam tu. Hukum je mengikut imam yang fasik tu. Sah. Makmum yang adil mengikut imam yang membuat bid'ah. Yang tidak mengkufurkanlah syarat dia. Buat bid'ah yang tidak mengkufurkan. Buat Wahabi sah. Ikut Wahabi. Tapi dia buat bid'ah yang tidak mengkufurkan.
Kalau bid'ah mengkufurkan tak sah. Mana dia kufur dah? Habis itu. Nanti kita cerita. Hukum kita mengikut imam yang tidak berkhitan, tak sunat, tak jawi. Ya mu'alah. Mu'alah dah. Ada. Lama dah masuk Islam tapi nak jawi takut. Tapi dia pandai, dia pakai. pakai. Kori pun sedap dah. Ada. Tapi tak jawi lagi. Gua nak ukur dia. InsyaAllah nanti kita sebut. Ada masa sikit kita sebut. Sebut sikit-sikit. Kita sebut lah. Hukum mengikut imam hak telo. Gua nak hukum. Telo. Telo. Contoh kata telo tu gua nak. Ini kata Abu Hamid. Kalau kata imam tu dia sebut zal. Zalun. Pada ayat ada. Pada ayat Fatihah mana? Allazina an'amta alaihim. Ada. Siratal ladzi. Zal. Telo baca. Dah. Salah satu dia seperti dia tak boleh nak sebut huruf qaf dengan makhraj yang betul. Bahkan dia sebut huruf qaf tu di antara bunyi kaf dengan qaf. Jadi guana. Di antara bunyi kaf dengan qaf. Dia ada perbahasan dia, ada kitab dia khusus. Qaf gapo dia panggil? Qaf yabisah tu gapo? Ada. Semaya dia sah tapi makruh. Dia tak nak sebut qaf tu. Sebut qaf tu antara kaf dengan qaf bunyi. Kadang dia sebut ge jadi ge. Nampak tak? Musdagim. Gitu sebut musdagim. Kata Syekh Abu Hamid ada. Makruh. Dan begitu juga imam hak telo pada baca allazina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi bunyi itu bukan bunyi huruf zal. Bunyi huruf dal. Jadi gimana? Huruf dal. Siratal ladzi siratal ladzi siratal ladzina an'am gitu. Kita nak sebut zal. Zal tu dia bunyi dal. Kata Syekh Abu Hamid, ikut teh tu sah. Kerana apa sah? Kerana sebut teh sedemikian tu tidak mengubahkan makna. Tak mengubahkan makna, dia panggil. Tak mengubahkan makna. Tapi hukum ni lah. Hukum mana? Hukum sah ni. Ikut tanya sah kerana sebutan sedemikian tu tidak mengubah makna tu. Iaitu pada masalah allazina an'amta alaihim, dia baca alladzina an'amta alaihim, dia baca dengan dal. Tak berlaku pada imam yang menukar badun. Dia gitu kok. Bad. Gitu kok dengan zaun. Pada mana? Pada ayat waladhdallin. Dia gitu kok waladhdha. Kalau ba lagi walabba lagi. Waladhdallin. Apa tu? Tak berlaku hukum ni, makna tak sah. Kerana perubahan itu mengubahkan makna. Makna ayat tu berubah makna. Dia panggil lahan yang yughayyirul makna. Lahan yang mengubah akan makna. Nampak tak? Ni wajib juga kita mufaraqah ni. Wajib kita mufaraqah. Wajib mufaraqah jangan duk tunggu lagi. Dengan molek ni. Wajib kita mufaraqah. Kalau nyata di kita email tu baca, tak? Baca lahan yang mengubahkan makna. Seperti tadilah. Waladhdallin, dia tutup gi waladhdallin atau waladdallin.
dhalin. Jadi bowling. Nah, wajib kita mufaraqah lalu. Kalau nyata bacaan dia tu mengubah ke mana? Sebab apa? Waladhdallin berarti orang-orang yang bermukim. Makna waladhdallin tu. Makna apa? Orang-orang yang bermukim di waktu siang hari. Tu dia panggil gitu. Dah dalam makna bahasa Arab lah. Kalau kata walau az-zalin, apa makna az-zalin? Makna orang yang bermukim pada waktu siang hari. Itu waladhdallin. Adapun waladhdallin iaitu berarti orang-orang yang sesat. Ubah nak mana? Awak mana? Tak sah. Berbeza dengan alladzina. Alladzi sebut dengan dal. Hak tu tak berubah makna. Sebab tu kata Syekh Abu Hamid ada mengikut orang yang tukar dal dengan zal, ikut tanya sah. Kerana apa? Sebutan sedemikian itu tidak mengubahkan makna. Tak mengubahkan makna ayat. Contoh dan gambarannya. Iaitu bagi hukum orang yang muafiq. 1. Seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah. Sebelum imam qiyam, berdiri tegak daripada sujud. Yang kedua, dia sudah rakaat. Dia tu siapa dia tu? Dia tu muafiq lah, makmum yang muafiq lah. Tak? Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu. Ilaknya kata dapat rakaat tu kerana ketinggalannya. Daripada imam, ketinggalan tu belum masuk kepada rukun keempat. Ini rukun yang keempat, iaitu qiyam. Tu satu. Ni faham dah masalah ni dah? Jelas. Contoh yang kedua pula. Seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud. Sebelum imam duduk tasyahud. Bukan selepas, sebelum imam duduk tasyahud. Faham ke mana? Makna imam duduk tengah sujud yang kedua. Ada baik tepi tu nak faham ibarat kita mana? Kita nak faham ibarat kita ni. Seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir. Jadi makna apa? Imam duduk tengah sujud lah. Baru sujud yang kedua. Pada masalah rakaat yang kedua. Pada contoh ataupun gambaran rakaat yang kedua. Dan imam tu berada dalam sujud yang kedua. Lepas ni dia nak duduk tasyahud akhir. Makmum berkenaan sudah rakaat. Sudah rakaat. Ingat masalah ni. Ingat masalah ni. Tapi ada iskal lah sikit ni. Ada iskal sikit. Iskal mana? Di atas, pada masalah di atas tu. Kenapa tak? Masalah di atas yang sebut tadi. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira, makna tidak dikira duduk istirahat. Iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua. Sebelum bangkit. Begitu juga. Begitu juga. Apa begitu juga? Makna apa? Tidak dikira duduk tasyahud awal dan iktidah. Tak dikira duduk tasyahud awal dan iktidah. Tu dia. Nampak tak? Tapi sini nak dapat rakaat ni. Ni ada iskal sikit ni. Tak iskal gitu tak iskal ke masalah ni? Tidak timbul kemuskilan ke? Tidak dikira duduk tasyahud. Lepas tu sini seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir. Tak iskal? Tak ada lah iskal. Hak nu dia royak mana? Duduk.
Duduk tahiyat tasyahud awal. Hak ni tasyahud akhir. Nampak tak? Beza dah. Bagi beza. Jadi beza ke mana? Tasyahud awal tu tidak dibilangkan rukun yang panjang. Lepas tu mana rukun panjang? Tasyahud akhir tu dibilang rukun panjang. Tak ada iskalnya. Nampak tak? Awi nyata gitu. Dah. Jadi contoh tadi salah tak betul. Contoh tadi tak betul. Jadi faham mana? Fahamnya imam tu ada sebelum imam duduk tasyahud akhir bermaknanya imam tu duduk dalam sujud rakaat yang akhir. Pada contoh kata sembahyang subuh pada sujud yang rakaat yang kedua. Ada. Contoh sembahyang zuhur pada sujud yang kedua rakaat yang keempat. Sembahyang asar begitu juga. Sembahyang maghrib sujud yang kedua pada rakaat ketiga. Sembahyang isyak pun begitulah. Itu pada sujud yang kedua, ada pada rakaat yang keempat. Tu baru betul. Dah. Sebab nak sini tasyahud akhir bukan tasyahud awal . Contoh kedua sekali lagi. Seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir. Imam duduk tasyahud akhir. Dah. Makmum berkenaan sudah rokok. Dia sudah rokok dah. Makna makmum tadi duduk dalam rakaat yang ketiga. Kita buat contoh pada sembahyang isyak malam ni. Jadi masuk imam itu duduk dalam sujud. Dah. Dia rokok. Hukumnya dia juga mendapat rakaat itu. Jadi faham ke nak? Kalau dia tak rokok lagi pak, imam bangun duduk tasyahud akhir, dia tak rokok lagi. Situ timbul masalah. Masalah dia apa? Wajib dia mufaraqah. Kalau dia tak boleh nak habiskan Fatihah dia. Kalau dia tak mufaraqah, dia kena lara. Dia kena tinggal bacaan Fatihah tu, dia kena turut pergi duduk dengan imam. Nampak tak? Kena turut pergi duduk dengan imam. Lepas tu imam bagi salam, naik tambah lagi satu rakaat. Kenapa? Rakaat itu sudah tidak dibilang. Kenapa? Sudah melebihi 3 rukun yang panjang. Itu sudah masuk 4 rukun dah. Nampak tak masalah ni? Ada muskil. Ada kemuskilan. Boleh mesej lalu. Tak dimesej lalu. Kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak 3 rukun daripada imamnya. Belum lagi masuk ke rukun keempat. Sebagaimana contoh-contoh di atas itu. Bahawa rukun-rukun yang renggang. Rukun hak renggang atau jarak. Bahawa rukun-rukun yang renggang atau jarak. Samalah makna tu renggang dengan jarak tu. Cuma jarak ni jauh sikit. Renggang ni dekat sikit. Bahawa rukun-rukun yang renggang atau jarak antara makmum dengan imam ialah 3 rukun yang dikira daripada mana dikira tu? Rokok 1. Sujud yang pertama 2. Sujud yang kedua 3 tu hak dikira. Rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Duduk tasyahud awal tak kira. Tidak tak kira. Lagi apa lagi? Duduk istirahah tak kira. Duduk antara 2 sujud tak kira. Tak kira belakang. Kadang-kadang berlaku juga. Makmum musafir dia tak tahu niat imam musafir. Gini berlaku banyak. Apa contoh masalah berlaku banyak juga gini kadang-kadang.
makmum musafir. Tapi tak tahu niat imam tu musafir. Kalau kata makmum musafir, dia tak tahu niat imam musafir. Dia main semaya, dia duk cakap dalam hati. Hai, jika imam ni solat qasar, aku solat qasar. Dan jika ia solat cukup tamam, aku solat tamam. Mana hukum dia? Ni orang-orang hak nak pergi musafir semua. Kita nak keluar musafir, kita wajib kena belajar semaya. Semaya musafir kena wajib. Nampak tak? Lain ni tak ada nak belajar dah, ada alat dia. Lepaslah, fardu ain lah, kena gunalah alat tu. Kalau tak tahu, nak cari kiblat buat wajib semaya tu, tak boleh musafir gitu. Dia ada hukum juga musafir ni. Kalau kita musafir, kita tengok seorang semayang. Kita tak tahu dia tu niat semayang musafir ke. Dia semayang tamam ke. Kita pun berkata dalam hati kita. Kalau ni orang ni semayang qasar, aku semayang qasar. Kalau dia semayang tamam, aku semayang tamam. Apa hukum dia? Maka pada masalah ni ada dua kaum, ada dua pendapat. Pendapat yang asahnya ta'liq gitu, gigatung lagu tu. Dia gigatung lagu, dia panggil ta'liq. Ta'liq lagu tu sah sebagaimana sah ta'liq semaya jenazah ke atas mayat orang Islam. Nampak tak? Yang yang ada iskal, maknanya yang kita muskil, kita keliru sikit dengan mayat-mayat orang kafir. Nampak tak? Dikiyah atas masalah tu. Nampak? Sah ta'liq lagu tu sah, kata satu pendapat. Kita gantung dalam hati kita ta'liq. Kalau imam ni semaya qasar, aku semaya qasar. Kalau imam ni semaya tamam, aku semaya tamam. Itu dia panggil ta'liq. Jadi atas satu kaum pendapat kata ta'liq lagu tu sah. Kias di atas masalah mana? Di atas masalah kita semaya ni ramai-ramai mati Covid. Semaya ramai-ramai sekali. Bercampurlah semaya mayat orang Islam pun ada. Mayat orang kafir pun ada. Apa? Jadi kita pun ta'liq. Aku niat semaya atas orang ini jika dia Islam. Begitu juga sah ta'liq solat jenazah ke atas orang yang mati syahid, yang bercampur aduk dengan mayat yang bukan mati syahid. Gitu juga sah. Aku ta'liq semaya niat semaya atas orang mati syahid. Dah. Aku ta'liq sembahyang di atas orang yang tidak mati syahid. Dah, mati syahid ya. Wajib tanah sekara je. Itu syahid dunia akhirat lah. Syahid ada 3. Mati Covid, syahid akhirat dia panggil. Dah. Mati syahid dunia ada, solat jenazah ada makmum masbuk ada. Ada masbuk muafiq ada lah. Lagu tu jugalah. Sama je. Sama. InsyaAllah akhir belakang nanti kita bicara dah. Sebab dia berjemaah. Bila berjemaah ada masbuk muafiq. Tu baik lalu dah dua hukum tu. InsyaAllah nantilah kita bicara macam mana keadaan dia dah. Bagi nampak je lah. Jadi kalau kita semayang, kita ta'liq lagu tu atas satu pendapat, sah. Kiasnya atas masalah gitu. Ramai-ramai mati ni, ada bercampur aduk. Non-Muslim pun ada, Muslim ada. Kita berta'liq. Aku semayang di atas mayat orang Islam. Aku niat semayang atas orang ni. Kita ta'liq jika ia Islam. Jika ia Islam. Begitu juga masalah kita ta'liq semaya jenazah atas orang mati syahid bercampur dengan aduk dengan hak tidak mati syahid. Apabila kita niat, kita kata aku niat semayang di atas orang ini jika ia bukan mati syahid. Maya.
Nah, jadi bila taklid gitu, kalau imam sembahyang tamam, wajiblah kita kena sembahyang tamam. Bila kita taklid lagu tu. Dan kalau imam tu sembahyang qasar, maka hendaklah makmum pun sembahyang qasar. Nampak tak? Taklid gitu. Atas satu pendapat kata sah. Boleh. Dah. Tu nak bagi buah luar tu. Tapi kalau tak taklid, tidak taklid apa-apa. Tidak taklid. Kita tidak taklid. Kita niat sembahyang qasar. Kita niat sembahyang qasar. Ikut imam sembahyang tamam. Wajib kita kena sembahyang tamam. Nampak tak? Kalau kita tak taklid. Tak boleh kita sembahyang qasar. Wajib kena buat tamam. Kalau kita tak tahu. Tak tahu imam ni musafir ke, imam ni tak musafir ke. Dah. Itu atas satu kaul lah. Dia panggil. Habis itu. Habis itu. 3. Berapa dah? Ni. Berapa dah? Tengok. Dia dah berhenti kau lama dah. InsyaAllah berhenti dulu lah. Berhenti dulu insyaAllah. Kita sambung 3. Jika seorang muafiq itu sembahyang berjemaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ay alimun. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.